Alhamdulillah, selamat kembali para penonton semua. Masya Allah, salah satu yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah akhlak. Rasulullah diturunkan, dihantarkan, diutuskan kepada kita untuk memperbetulkan akhlak. Jadi kalau kita reflect diri kita, akhlak kita tak cantik, something is wrong somewhere. Ada yang tak kena. Jadi Masya Allah, ini kita nak kongsikan pada hari ini. Topiknya tentang tunjang budi dan daya. Dan bersama dengan saya di studio ialah Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Saya ni berdebar sebenarnya nak berbahasa di sebelah pakar bahasa hari ini. Tiba-tiba kena dapat aura apa ni, aura bahasa puisi Melayu mungkin. Tapi apa pun yang penting sekali lah topik kita pada hari ini tentang tunjang budi dan daya. Jadi Prof, bila kita bercakap tentang terminologi tunjang budi dan daya, frasa ni, apa yang sebenarnya yang Prof nak sampaikan kepada kita? Apa signifikasi dia? Sebab Prof dah lama dalam dunia bahasa dan ada kaitan dengan akhlak mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang secara langsung bahasa berkaitan dengan akhlak. Kerana Allah menjadikan manusia ini pertama-tamanya dengan kurniaan nikmat terbesar, akal dan bahasa. Jadi apabila manusia diistilahkan sebagai haiwan natiq, itu merujuk pada haiwan yang pandai berbahasa, pandai berfikir. Oleh sebab itu bahasa satu bahagian yang penting dalam pembinaan jati diri atau makna diri, identiti manusia. Seluruh manusia di dunia dikurniai Allah kemampuan bahasa dan itulah yang menjadi asas pada pembinaan sahsiah. Oleh sebab itu dikatakan bahasa jiwa bangsa. Ya. Kita mengenal suatu bangsa bukan sahaja warna kulit berbahasa, tapi bahasa jiwa bangsa juga merujuk pada orang yang berbangsa. Orang berbangsa ni dalam bahasa Melayu juga berkaitan dengan orang yang bermartabat, termasuk sahsiahnya baik, akhlaknya baik. Jadi bahasa ni tidak patut dilihat hanya sebagai suatu kemampuan yang biasa, tetapi kemampuan yang menzahirkan sahsiah, akhlak, pemikiran. Oleh sebab itu sangat penting bahasa ini dijaga. Bukan saja soal ketepatan tata bahasanya, tapi lebih penting soal akhlaknya, soal kesantunan bahasa. Ya. Kerana itulah yang akan mengikat perpaduan, persefahaman. Dan kerana bahasa juga boleh jadi berlaku percanggahan, perseteruan. Ya. Maka itu dalam ungkapan mereka dikatakan, telajak perahu boleh diundurkan, telajak kata buruk padanya. Ya. Ataupun katakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Ini semua menunjukkan pentingnya bahasa dalam mengukuhkan perpaduan, persefahaman dalam konteks keluarga, jiran tetangga, masyarakat umum, negara dan kemanusiaan sejagat. Itu secara ringkas begitulah. Ya. Masya Allah. So, mau tak mau memang bahasa kita tu kita kena jagalah, Ya. dalam erti kata lain. Dan tadi sewaktu kita sebelum masuk perbincangan, Prof ada tersebut sikit tentang research kajian yang dilakukan pada pelbagai jenis bahasa. Dan persoalannya saya nak pergi pada soalan yang di mana sebenarnya adakah bahasa tu mempengaruhi budi dan daya sesuatu bangsa? Pasti, ya, tentang kajian yang sudah pun selesai saya lakukan, iaitu perbandingan kesantunan bahasa 5 etnik utama di Malaysia. Ini saya kaitkan dengan buku yang dilancarkan pada sekitar bulan Februari 2021, iaitu Dasar Perpaduan Negara. Ya. Dan dalam buku itu banyak disebut tentang peranan bahasa yang kata mesti berkenalkan dari peringkat prasekolah lagi, peringkat sekolah, peringkat universiti, peringkat masyarakat awam. Dan ini sebenarnya hakikat yang memang berlaku. Allah menjadikan manusia dengan pelbagai bahasa, seperti yang biasa kita sebut dalam surah Ar-Rum itu jelas antara tanda kebesaran Allah, termasuklah menjadikan langit dan bumi, pelbagai bahasa dan pelbagai warna kulit. Jadi arti itu satu sunatullah yang mesti dipahami. Bahasa yang berbagai-bagai bentuk dan jenis itu bukan untuk menjadi asas permusuhan, tapi menjadi asas perpaduan. Dan ini terkait dengan ayat yang biasa kita sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menjadikan manusia lelaki dan wanita dalam pelbagai bangsa, pelbagai puak. Ya. Kalau kita lihat etnik lagi, tujuannya lita'arafu. Lita'arafu ini pada khidmat saya pertama betul untuk mengenal seseorang itu daripada bahasanya. Orang Turki, orang Arab, orang Inggeris, orang Spanyol, orang Melayu,
atau orang Jawa seperti keturunan saya. Tapi lebih daripada itu, lita'arafu berkaitan dengan kehebatan sesuatu bangsa lain, tamadun lain yang dapat kita pelajari. Jadi ta'arafu, kita mengenal bangsa ini ada kekuatan dalam soal teknologi. Kita mengambil kekuatan itu. Bangsa ini ada kekuatan dalam soal katakan kebudayaan yang tinggi. Kita mengambil kekuatan daripada kebudayaan itu. Inilah ta'arafu yang penting. Bukan sekadar mengenal etnik, mengenal warna kulit. Mengenal kekuatan bangsa lain, tamadun lain untuk kita saling manfaatkan. Ini sebenarnya Allah memberikan satu hikmah pada kita untuk kita fikirkan. Setiap kejadian Allah itu ada sesuatu yang tersirat baliknya, ada ibrah yang dapat kita manfaatkan. Dan berkaitan dengan soal itu tadi, memang apabila bahasa itu dikatakan satu nikmat terbesar Allah selain akal, arti bahasa dan akal itu menyatu. Maka itu dalam Al-Quran selalu disebut soal penzahiran golongan ataupun umat yang ulul albab. Itu ulul albab berfikir melalui bahasa. Ini sudah menjadi bukan saja teori, bukan hakikat. Maka itu Al-Quran sendiri. Melalui bahasa, wahyu disampaikan melalui bahasa. Pengajaran, disiplin ilmu apapun, semua melalui bahasa. Betul. Bahasa yang tepat, bahasa yang baik, bahasa yang lancar, bahasa yang jelas, akan dapat menyampaikan ilmu dengan jelas, dengan baik. Itulah peranan bahasa dalam kaitan soal membina jati diri, atau dikatakan dalam soal tadi juga soal budi, dan soal daya. Daya artinya ikhtiar. Maka budaya daripada budi dan daya, arti budi berkaitan dengan akal. Daya, ikhtiar kita untuk mencapai tamadun yang tinggi, tamadun yang mulia. Mulia ini bukan saja dalam soal teknologi, tapi juga mulia dalam soal akhlak, soal sasiah. Dan dalam zaman ini saya kira itu antara yang paling penting. Pemaduan antara tamadun dalam konteks yang bersifat fizikal, pembangunan sains, teknologi, industri, ekonomi, tapi juga pembangunan insan. Ini saya kira yang sangat perlu dititik beratkan dalam konteks cabaran-cabaran yang makin besar terhadap umat. Bukan saja umat Islam, bahkan umat sejagat seluruh dunia. Betul. Dan saya nak tertarik dengan salah satu area yang nak perlu kita discuss ataupun kita bincangkan, iaitu tentang bagaimana nak menghubungkannya dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan mengaitkannya seterusnya tentang bahasa Melayu selepas kedatangan Islam, signifikasinya. Ya, saya boleh saya mulakan dulu dengan sedikit rentetan sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu bahasa yang sudah sekian lama wujud. Kajian-kajian ahli arkeologi, ahli linguistik, ahli antropologi, ahli sejarah seperti katakan Profesor Oppenheimer, itu jelas menunjukkan kajian-kajian secara saintifik, kemudian kajian DNA, bahawa yang dikatakan bangsa Melayu, penutur atau pemilik bahasa Melayu itu sudah wujud puluhan ribu tahun yang lepas. Itu dalam konteks kewujudan pentas Sunda. Sekarang kita mengenal alam Melayu, Kepulauan Melayu, ada Indonesia, ada Pulau Jawanya, Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, ada Filipina. Sebenarnya tanah Melayu asalnya ialah satu pentas Sunda yang tidak terpisah oleh lautan, oleh laut, oleh selat, tetapi dengan proses alamiah itu berlaku kemudian soal penenggelaman begitu. Tetapi penduduk asal pentas Sunda yang kita kenal sebagai alam Melayu sekarang ialah orang Melayu, dan itu sudah memakan waktu puluhan ribu tahun. Bahkan ada juga tulisan ahli sejarah Ibn Athir mengatakan umat Melayu ini bernasab dengan Sayyidina Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS. Ini suatu fakta yang masih perlu dikaji dengan mendalam, tetapi itu juga menunjukkan bahawa syariat Allah dalam bentuk dikatakan faham tauhid itu sudah wujud lama sebelum Islam dalam konteks sebagai agama itu sampai risalahnya di sini. Dan Islam datang dalam walaupun dikatakan pada abad 13 dan sebagainya, tetapi pada abad 8 lagi Islam sudah mula tampil di alam Melayu, dan Islam memberikan satu perubahan, satu transformasi rupa dan jiwa dari segi pemikiran, pandangan sarwa ataupun world view kata orang, sikap pemikiran, kehidupan dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya akan membincangkan yang lebih mendalam sumbangan Islam dalam membuat transformasi pada kebudayaan Melayu dan juga terhadap bahasa Melayu. Baik. Jazakallah khairan kathiran. Kita rehat seketika para penonton. Kita akan sambung lagi perbincangan kita sekembali kita nanti insya-Allah.
Sebenarnya buat pengetahuan anda, bahasa kita, bahasa ibunda kita, bahasa Melayu kita ni banyak memberikan peranan dalam peradaban Islam. Jadi dengan saya Prof adalah pakar yang akan insya-Allah menghuraikan bagaimana sebenarnya kita patut menghargai dan rasa bangga dengan bahasa kita sebenarnya yang memberikan peranan besar dalam peradaban Islam, sejarah Islam. Ya, bahasa Melayu ditakdirkan Allah menjadi wasilah untuk pengembangan akidah Islam, syariat Islam dan dalam pelbagai disiplin ilmu dan juga aspek kehidupan yang lain. Ini suatu nikmat yang mesti kita syukuri. Berbahasa Melayu ditransformasikan istilah-istilah sebagai contoh. Islam memperkenalkan istilah-istilah bidang akidah, bidang kepercayaan, bidang peribadatan. Ini bukan saja soal ibadat khusus, ibadat umum, soal muamalahnya, soal munakahat, soal adab, itu semua terkandung dalam bahasa. Dan ini dapat kita telusuri dengan mengkaji sekian banyak manuskrip, ada lebih kurang 20,000 manuskrip Masya Allah. dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Dan itu juga terkait dengan peranan Islam memperkenalkan satu bentuk tulisan yang sebelum Islam datang itu memang ada tulisan rencong, kawi, palawa, tetapi tidak menunjukkan satu perkembangan. Tapi dengan Jawi kita melihat pusat perkembangan tamadun Melayu Islam baik di Sumatera, baik di Melaka, di Semenanjung, baik di Kalimantan, di Pulau Jawa dan sebagainya. Tumbuh satu bentuk bahasa yang merentas seluruh alam Melayu dan bentuk etnik. Sehingga saya keturunan Jawa, almarhum ayahanda saya mewariskan sebuah kitab bahasa Jawa tetapi dalam tulisan Jawi. Jadi Jawi sudah menimbulkan satu kesatuan, bukan saja kesatuan fikrah, juga kesatuan umat. Kerana di Jawi menyatukan umat melalui ilmu ditulis, melalui hikayat, melalui kitab undang-undang, melalui kitab ketatanegaraan, melalui kitab perubatan, kitab tib dan pelbagai aspek. Jadi artinya Islam telah mewariskan suatu yang berharga bentuk tulisan Jawi yang menyebarkan ilmu, menyebarkan soal adab, akhlak melalui kitab-kitab, melalui tulisan-tulisan baik yang cereka maupun yang bersifat ilmiah. Dan juga dalam zaman Islam berkembang di alam Melayu itulah kita dapat mengenal bahasa Melayu yang terwarisi sekarang. Sedangkan bahasa Melayu sebelum Islam itu bahasa yang tidak dapat dipahami kerana dalam pertama tulisan Pallava, yang kedua banyak sangat pengaruh daripada Sanskrit, pengaruh daripada Hindu. Tapi sudah Islam datang, inilah bahasa yang kita warisi hingga sekarang. Dan yang paling penting, bahasa Melayu menayangkan satu bentuk yang dikatakan tasawur ataupun pandangan sarwa, pandangan alam atau world view Melayu baru. Itu melalui bahasanya kita mengenal segala istilah berkaitan dengan aspek kehidupan dalam bahasa Melayu yang telah disumbangkan oleh Islam. Oleh sebab itu sangat rapat hubungan bahasa Melayu sebagai wasilah dan pengembangan Islam dengan pengertian tamadun, bukan sekadar ibadat khusus. Ya. Dan sebenarnya kan Prof, hakikatnya kita tahu kata Masya Allah, bahasa kita begitu indah sekali, begitu memainkan peranan sekali dari segi pembinaan martabat, ketamadunan. Namun hakikatnya dalam realistik lah, secara realistik sekarang ni, dengan kita ada social media, kita ada WhatsApp, kita ada TikTok dan sebagainya, bahasa ni dah jadi simplistik dan dah berubah wajah, transformasi. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawasanya satu bahasa yang begitu indah sekali, satu bahasa yang begitu ada signifikasi yang besar sekali dalam kehidupan kita ni dapat dipertahankan. Dan bukan saja dipertahankan, pertahankan tu macam defensif sangat kan, Prof. Kita nak meraihkan, melestarikan. Ya, soal saya katakan bahasa itu menggambarkan kesempurnaan manusia. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu bukan saja soal kesempurnaan jasad kita, anggota, tapi juga kesempurnaan si akal fikir dan juga soal bahasa. Jadi bahasa yang sempurna itu juga menggambarkan adab, menggambarkan akhlak, sahsiah. Biar bagaimanapun bahasa itu dikreatifkan dalam bentuk TikTok, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk Twitter, dalam bentuk apapun, kita harus kembali pada akar. Apa tujuan berbahasa? Tujuan berbahasa untuk membina adab, membina akal fikir, membina sahsiah. Saya tidak menghalang soal kreativiti, tapi kreativiti pun ada asasnya. Saya teringat pada mentor saya dulu, pensyarah saya mengatakan, dalam kita bersongkok pun ada macam-macam gaya. Ada orang songkok miring kanan, miring kiri, ke depan, ke belakang. Tapi bersongkok dilintangkan, itu pun lagi gaya. Tapi sudah jadi gaya lah Malif. Jadi demikian soal kreativiti bahasa itu luas. Tapi kita jangan lupa pada akar umbi.
bahasa itu sebagai satu alat pemikiran. Ya. Dan Nabi Adam sebagai makhluk pertama, makhluk manusia pertama dijadikan, itu satu-satunya kemahiran pertama diberikan kemahiran bahasa. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan ini perlu kita hayati, perlu kita hargai supaya bahasa jangan dijadikan alat pemecah belah, jangan dijadikan alat untuk Ejen menista, pergaduhan. ya, memfitnah, Ya. mengadu domba. Ini adab akhlak yang sangat perlu dijaga. Sekarang saya memperhatikan bahasa sudah tidak dihormati, tak dihargai, digunakan untuk tujuan-tujuan yang sangat negatif. Masya Allah, pesanan yang begitu bermakna. Dan kita sudah sampai di hujung diskusi kita, Profesor. Jadi apa kalau ada sesuatu yang Prof nak sampaikan kepada kami, nak pesankan, ni ayah kan, nak pesan pada anak-anak ni, InsyaAllah. supaya kita ni sentiasa fahami dan menjiwai bahasa kita. Pertama, kita harus ataupun wajib menghargai nikmat besar dari Allah. Bahasa itu nikmat besar. Bahasa ini bukan sembarangan. Ya. Yang kedua, sebagaimana juga bangsa-bangsa besar di dunia. Dan saya, alhamdulillah, mendapat peluang bertugas di luar negara, juga berkunjung ke negara tertentu. Saya perhatikan bangsa-bangsa besar, hatta yang bukan Islam, sangat menghormati bahasa. Bahasa kebangsaan masing-masing diutamakan dalam pendidikan, dalam penyiaran, dalam media, di tempat awam, undang-undang sebagainya. Maka kita, orang Malaysia, hendaklah menjadikan bahasa Melayu, bahasa negara itu sebagai bahasa yang utama. Dan kalau kita tidak mensyukuri itu sebagai nikmat Allah, janganlah sampai terjadi la in syakartum la azanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini juga nikmat besar Allah. Allah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara kita, bahasa pengembang tamadun kita. Tiba-tiba kita tidak mengutamakannya, kita memilih bahasa lain. Mempelajari bahasa lain tidak salah, tapi jangan sampai menggantikan, mengorbankan bahasa kita sendiri kerana Allah itu, seperti dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang saya baca tadi, dengan bahasa lain. Ini tidak berlaku. Allah sendiri menjanjikan dan berfirman dalam surah Ibrahim ayat 4, tidak kutus para rasul melainkan dalam bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Ya, jadi itulah kalau boleh saya pesan, bahawa bahasa kita, kemuliaan Allah itu hendaklah kita utamakan. Di samping kita meraihkan penguasaan bahasa-bahasa lain. Ini yang dilakukan oleh bangsa-bangsa besar di dunia sebenarnya. Masya Allah, begitu mendalam sekali, membuka mata sekali dan mengingati kita sekali. Profesor, terima kasih banyak-banyak. Moga kami ni semua menjadi wadah untuk kita bukan sahaja berkongsikan cara hidup Islam melalui Quran dan Sunnah, tapi kita sentiasa menghargai apa yang Allah berikan dalam negara kita. InsyaAllah. Jazakallah khairan kathiran. Para penonton, ingat bahawasanya bangsa kita punya tamadun yang begitu hebat sekali. Kalau kita tak pertahankan, tak mungkin orang lain yang akan pertahankan. Jadi inilah hari yang kita kongsikan topik pada hari ini untuk kita sama-sama menghargai bahasa negara kita. Baik, kita rehat seketika para penonton. Terus bersama dengan kami. Prof.